kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Kisah Seramku. Pertama sekali seperti biasa, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua yang sudi like, subscribe dan juga share cerita-cerita daripada kisah seram dalam channel ini. Kemudian juga saya doakan anda, semoga anda, termasuk saya jugalah, sentiasa sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan yang paling penting, terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita akan ceritakan sambungan daripada kisah penampakan Pananggal minggu lepas. Iaitu tentang kisah Milah yang degil dan tak mahu dengar cakap ibunya. Akhirnya, oleh kerana teringin sangat nak keluar di waktu senja dan ke malam, akhirnya Milah ternampak benda yang sangat-sangat Milah tak nak tengok pada hari itu. Jadi, saksikan kisah seterusnya selepas kita membaca doa ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Alhamdulillah, terus saja kita bercerita tentang kisah seram ini tanpa kita berlinga-linga lagi. Terus saja kita cerita apakah kejadian yang seterusnya. Milah sejak daripada peristiwa itu dah tak nak keluar rumah. Bahkan Milah dah jatuh sakit. Lebih kurang seminggu Milah tak sekolah, dan ibu Milah pun telah menghubungi pihak sekolah tentang Milah tak sekolah kerana sakit. Dan Milah langsung tak nak keluar, walaupun berkali-kalilah kawannya, rakan-rakan sebayanya mengajak Milah keluar, tapi Milah tak mau, langsung tak nak keluar. Pelik pula kata mak Milah, sebelum tu teringin sangat nak keluar rumah, sekarang ni tak mau keluar rumah, dipaksa pun tak mau. Itulah yang terjadi pada Milah akibat ternampak perkara yang sangat menakutkan pada dirinya. Pendek cerita, pagi-pagi esoknya, tiba-tiba ada orang beri salam daripada luar dekat dengan tangga. Seorang orang perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Milah dengar-dengar ini macam kenal suara ni. Milah pun keluar tengok. Kak Ani. Alah, Kak Ani ni. Waalaikumsalam, Kak Ani. Kenapa Kak Ani datang tak bagi tahu? Milah, tolong Kak Ani angkat beg ni. Ni banyak beg ni. Ya Allah, Kak Ani. Tiba-tiba mak Milah pun datang. Ani, kalau ia pun datang, bagitulah mak dulu. Boleh mak siapkan masakan kegemaranmu tu, makanan kegemaran Ani tu. Tak apalah mak, kata Ani. Tak sempatlah Ani nak bagi tahu, lagipun abang tergesa-gesa kerja outstation ni. Katanya lama juga mak, 1-2 bulan. Jadi mak pun nampak Ani dalam keadaan syarat mengandung ni, takut juga Ani tinggal seorang-seorang di rumah tu. Entah-entah nanti Ani bersalin seorang-seorang, kata Ani pada maknya. Ayalah, naiklah dulu. Maka Ani pun naik. Kak Milah, namanya Ani, Kak Ani lah. Milah bahasakan, naik ke rumah, berborak-borak mereka daripada pagi itu sampai tengah hari. Yang Kak Ani ini tak tahu langsung
peristiwa yang dialami oleh Milah dan Mak Milah, iaitu Mak Kak Ani sendiri. Kak Ani tak tahu cerita ni, ya, tak tahu langsung. Jadi pada malam tersebut kata Milah, Kak tidurlah di bilik ni kosong. Kau Milah di mana? Saya di bilik sana dengan Mak. Oh, iyalah, boleh juga, kata Kak Ani. Maka selepas malam itu mereka dah sembang-sembang panjang, tanya khabar masing-masing, pendek cerita lagi. Pada malam itu dah masing-masing dah masuk ke bilik tidur masing-masing. Mak Milah dengan Milah sekali. Maklumlah Milah ni kan demam dan penakut, tak nak berpisah dengan ibunya. Kemudian Kak Ani di bilik seorang lagi. Bapa Milah ni biasalah duduk di ruang tamu sambil-sambil baca surat khabar. Jadi pada malam tu kira-kira pukul 11 malam, Kak Ani rasa panas. Dahlah ada kipas pusing kuat di atas tu, tapi rasa panas. Mungkin pembawaan bayi barangkali kata Kak Ani. Jadi Kak Ani bukalah tingkap sedikit, baru rasa sejuk. Tapi Kak Ani tak buka habislah, ya, tingkap tu cuma buka sedikit saja, kerana pesan Mak Kak Ani, iaitu Mak Milah juga, katanya tingkap itu jangan dibuka, ya, kalau malam nanti masuk nyamuk, bahaya. Mak Milah, Mak Ani tak cerita langsung pasal peristiwa semalam, iaitu penampakan penanggal. Dia tak cerita langsung sebab dia takut nanti anaknya yang baru datang terkejut dan takut. Jadi Ani pun bukalah tingkap tu sedikit saja untuk masukkan angin, sedikitlah, lebih kurang 1 inci. Dibuka pelan-pelan untuk masukkan angin, lega sikit, padahal dah ada kipas di atas. Bila angin daripada luar masuk ke dalam, sejuklah bilik itu, ya, lebih kurang 11 lebih macam itulah. Tiba-tiba terdengar orang mengetuk. Ani pun pasang telinga. Ketukan ni dari mana, ya? Kalau daripada pintu rumah, depan rumah, mustahil juga ketukannya rasa seperti kuat. Jadi Kak Ani ni pun bukalah pintu untuk keluar tengok-tengok. Tengok ke ruang tamu, ayahnya terbaring di atas kursi, dia terlelap di atas kursi dalam keadaan surat khabar menutup mukanya. Pelan-pelanlah Ani ke ruang tamu, tengok pintu, dengar sekali tak ada, tapi terdengar bunyi ketukan tu. Jadi tapi ketukan tu dah sayup-sayup. Tadi waktu dalam bilik jelas kedengaran ketukan tu, tapi bila Kak Ani keluar, ketukan tu jadi tak berapa jelas. Maka Kak Ani masuk balik kembali ke bilik dan rupa-rupanya Ani mendekatkan telinganya kat tingkap. Rupa-rupanya ketukan tu dari tingkap. Kak Ani pelik juga. Rumah ni tinggi, tiangnya tinggi. Kalau kanak-kanak yang ketuk ataupun siapa sepang ketuk, cepat-cepat Ani tutup tingkap tu. Bila Ani tutup tingkap, kedengaran suara seperti suara mendengus, ya, seperti binatang. Seram. Saya sendiri pun yang menceritakan kisah ini jadi seram, ya. Jadi Kak Ani pun terus baring di atas katil, ya, selimutkan diri sambil-sambil pasang telinga. Ketukan tu berulang lagi. Kali ini makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jadi Kak Ani pun tengok, rasa-rasa Kak Ani nak tengoklah siapalah mengetuk malam-malam ni. Barangkali budak-budak nakal bawa kayu tinggi ataupun jolokan tu sengaja nak ketuk-ketuk main-mainkan saya. Tapi Kak Ani nak buka tingkap, dia bimbang juga pesanan ibunya. Jangan buka tingkap malam-malam, bahaya. Walaupun maknya kata bahaya, takut nyamuk masuk, tapi Ani ta'ala dengan kata ibunya, Ani tak buka. Tapi di rumah mereka ini, biasalah rumah orang kampung, rumah kayu, ada celah-celah dinding yang tak rapat, ada berlubang sikit lah, nampaklah sikit celah-celah tu. Maka Ani pun cubalah mengintai dari celah-celah tu, siapa juga yang mengetuk ni. Tingkap tu, dia ada tepi-tepi tingkap tu dia seperti ada celahan
yang boleh nampak, tapi tak jelas lah, tak besar lah, ya. Jadi Kak Ani pun cubalah mengintip siapa yang ketuk ni. Bila Kak Ani mendekatkan matanya ke celah-celah dinding kayu dekat tingkap tu, tiba-tiba terkejut Kak Ani. Masya Allah, astagfirullah, kata Kak Ani. Berteriak Kak Ani, tolong. Terus Kak Ani terduduk di atas katil. Terkejutlah satu rumah. Ayahnya tadi yang terbaring di atas kerusi di ruang tamu terjaga. Ibu Mila terjaga dan Mila pun terjaga. Mereka bergegas masuk ke bilik Kak Ani. Kenapa Kak Ani? Kenapa? Mak, kata Kak Ani. Mak, apa? Tu siapa tu mak ada kat tingkap mak? Apa tu? Ada kepala mak dekat tingkap. Masya Allah, kata Mak Mila. Astagfirullah. Ai, nah kan macam mana ni? Bang, kata Mak Mila kepada suaminya. Begini, bawa Kak Ani tu ke bilikmu, biar saya yang atur, biar saya uruskan ni, kata Ayah Mila. Ayah Mila ni jenis berani dan dia tahu tempat tu, dia tahu benda tu. Sebab itu dia duduk di ruang tamu dengan langkah berjaga-jaga kerana dia tahu anaknya ni syarat mengandung. Maka pada malam itu Ayah Mila pun bacalah surah-surah yang dia hafal, daripada 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas, ayat kursi dan surah-surah lainlah dibacanya dengan kuat, kemudian dihembuskan ke dalam air, dan bekas air, ya, seperti satu bekas gayung yang besar, kemudian disimbahkannya ke tingkap. Nyah kau dari sini, wahai makhluk, kata Ayah Mila. Nyah kau dari sini, jangan kau ganggu keturunanku, jangan kau ganggu keluargaku. Nyah kau dari sini, aku tahu asal usulmu. Nyah kau dari sini. Tiba-tiba dengar suara seperti suara binatang kesakitan. Daripada peristiwa itu, pada esok harinya mereka sekeluarga berpakat, ya, berhati-hati. Mulai esok, asal saja masuk waktu senja, tutup tingkap semua, kata Ayah Mila. Tutup tingkap, jangan buka tingkap walaupun sedikit. Ingat pesan ayah ni, kata Ayah Mila menasihati isteri dan anaknya. Biar saya jumpa dengan ketua kampung, uruskan benda ni, kata Ayah Mila. Maka malam itu, malam seterusnya dan malam-malam seterusnya menjadikan malam yang sangat menakutkan mereka sekeluarga. Pada esok pagi, ya, ayahnya keluar dari rumah itu bertemu dengan ketua kampung. Rupa-rupanya cerita tentang penanggal di kampung itu dan juga diketahui oleh orang kampung dan ketua kampung, karena ada orang yang melaporkan kepada ketua kampung tentang mereka diganggu oleh makhluk yang bernama penanggal ataupun balan-balan itu. Masya Allah, ya, diceritakan di kampung itu ada seorang wanita di kampung itu. Dia ni pelajar yang kira terbaik lah, tapi setelah dia tamat sekolah di sekolah menengah di kampung tu, dia belajar di luar negeri. Dia tak percaya sangat dengan cerita orang kampung tentang makhluk ini. Tak percaya sangat dia. Dia tak percaya sangat. Dia kata ini karut marut lah, ini syirik lah, takut dengan Tuhan lah, jangan takut dengan makhluk, katanya. Maka maknya menasihati. Ini cerita di kampung itu bagi pihak lain pula, bukan pihak Mila. Yang keluarga Mila dengar, ayah Mila dengar daripada ketua kampung. Katanya perempuan ini baru balik daripada luar negara, ya, iaitu kelulusan tinggi lah, pelajar terbaik dan kelulusan tinggi. Tak percaya langsung, dia kata, inilah orang-orang ni, dia kata baru belajar luar negeri, dia tak percaya langsung tentang benda-benda ni. Memanglah kita takut dengan Tuhan kita, tapi kita kena percaya dengan makhluk ini ada, syaitan tu ada. Jadi dia bila masuk ke rumah, ya, ayahnya ceritakan wanita ini bila masuk ke rumah, malam ke siangkah dia tak tutup tingkap kecuali hujan. Dia buka tingkap, tapi dia pasanglah seperti perangkap nyamuk itu, jaring-jaring perangkap nyamuk
supaya nyamuk tak masuk, tapi dia suka udara segar. Katanya di luar negara tak ada dapat udara sesegar ini di kampung, sebab kampung ini banyak pokok-pokok, ya segar lah. Kalau di bandar-bandar tu yang ada pun udara daripada kesan-kesan exhaust asap kenderaan yang banyak, herok pikuk dengan kenderaan, dia kata. Di kampung ni aman. Jadi dia buka tingkap semua, cuma dia taruh letak seperti jaring untuk menangkap nyamuk daripada masuk. Satu ketika tengah dia belajar di tengah malam, ya, di ruang tamu, dia dengar seorang suara seperti binatang tak binatang juga, suara manusia tak manusia juga, tapi macam memberi salam katanya. Tapi salam tu tak berapa jelas. Assalamualaikum, begitu dia dengar. Macam memberi salam tapi tak beri salam, tapi tak berapa jelas. Orang beri salam lah tapi tak jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi pun pendekatkanlah, di mana bunyi ni. Kemudian dia dengar ketukan. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Dari arah tingkap di ruang tamu tempat dia belajar. Biasa orang kampung rumah tinggi-tinggi, tiang tinggi. Ya, tiang tinggi. Tiang sampai 4 meter, 5 meter tinggi lah. Tapi dikata kalau orang lah, takkan beri salam dekat tingkap. Kalau orang lah, dia kata, ish, tak logik ni. Siapa pula yang main-main ni? Maka perlahan-lahan dia mendekati arah suara seperti memberi salam itu. Dan seperti mengetuk tu. Dia ingatkan monyet ke, ya, tupai ke, apakah? Kalau dia kata monyet, memang dia halau lah. Kalau tupai pun dia halau. Bila dekat-dekat tengok, dia terkejut. Seperti ada warna merah. Seperti ada bola merah. Di dekat tingkap, berapi. Kemudian, bila dekat-dekat ini, tercium seperti bau sangat busuk. Tapi si wanita ini masih tak perasan, masih tak anggap itu seperti Allah, makhluk yang menakutkan. Dia mendekati lagi. Tiba-tiba bila dia mendekati tingkap, terdengar suara bah! Begitu terbuka jaring-jaring yang dah lekat, terbuka dan termasuk makhluk itu ke dalam rumah. Masya Allah, baru dia menjerit. Keluarga yang ada di rumah pun terkejut dan semua dekatnya nampak makhluk tu sikit lagi, hampir sekali untuk mencekiknya dan mengganggu sikit lagi. Nasib baik keluarganya keluar, ramai-ramai datang dan makhluk tu takut dan lari. Barulah daripada saat itu si wanita ini, pelajar ini yang baru balik daripada luar negara ini, percaya tentang adanya wujudnya makhluk yang menakutkan. Daripada saat itu, kata-kata kampung menceritakan pada Ayah Milah, panjang cerita. Ya, inilah kata Ayah Milah pada ketua kampung, kita kena berjaga-jagalah. Moga-moga makhluk ini tidak mengganggu lagi. Kamu pula apa cerita? Kata-kata kampung bertanya dengan Ayah Milah. Katanya, itulah Tok, sama cerita lebih kurang. Kebetulan pula anak saya baru sampai daripada KL ni dalam keadaan syarat mengandung. Kata-kata itulah yang dia cari. Hati-hati dengan anak kamu tu, Kasim. Hati-hati. Ayah Milah bernama Kasim. Hati-hati anak kamu tu. Awas, itulah yang dia cari. Sebenarnya darah manis tu. Maka ialah Tok, insya-Allah saya datang ni pun nak lapor pada Atok ni tentang peristiwa ini Atok. Maklumlah mungkin Atok tak tahu, rupa-rupanya Atok pun dah tahu. Tak apalah Atok, saya balik dulu. Maka baliklah Kasim, Ayah Milah ni ke rumah pada hari itu, pada siang hari, belum lagi waktu malam. Balik, sampai balik ke rumah, dia tengok istrinya dan anaknya tengah ingin makan tengah hari, dah hidangkan. Selepas makan, Ayah Milah ni pun berceritalah tentang apa yang berlaku tadi dengan ketua kampung. Dia katanya, hati-hati Ani, kamu tu syarat mengandung, jangan ke mana-mana tanpa ditemani oleh ibumu, ya. Ya ayah, kata Ani. Aduh ayah, aku pun mak baru cerita tadi yang dia nampak benda ni.
Mak pun tak cerita lah awal-awal. Mak tu bukan tak cerita awal-awal pada kamu Ani, tapi mak takut kamu terkejut. Jadi kamu dah tahu, alhamdulillah lah. Kita sekarang hati-hatilah Ani. Ya. Hati-hati Mila. Engkau tu kalau dah sihat besok sekolah. Tak mau mak, tak mau mak. Asyik-asyik tak mau, nanti kamu kena buang sekolah pula. Kata Ibu Mila membebel, suruh Mila sekolah. Entah kenapa Mila jadi begitu. Sejak peristiwa itu dah jadi penakut sangat, tak nak keluar rumah. Astagfirullahaladzim. Kata ayah Mila, tak apalah, saya besok cari ustaz. Ada ustaz di sebelah jalan kampung kita ni, katanya pandai merawat benda-benda ni, disampuk syaitan ke apa. Besok saya bawa dia ke sini, kita berubatlah sama-sama, kita minta pendinding rumah, pendinding dirilah ya. Kata ayah Mila menceritakan kisahnya. Maka para penonton sekalian, inilah kisah siri yang kedua tentang penampakan penanggal ini ataupun balan-balan di negeri Sabah. Moga-moga cerita ini dapat memberi iktibar pada kita. Cuma janganlah takut sangat dengan makhluk. Hanya kita takut adalah Allah SWT. Cuma sebagai langkah berjaga-jaga, sentiasalah kita membaca doa keselamatan, doa menghindar daripada segala perbuatan dan gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Sekian, bertemu lagi dalam kisah seram yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.